bunga. Ingat lagi tak pada pokok bonsai kelapa yang kita tanam lebih kurang sebulan lebih yang dulu. Sekarang dia dah menggunakan pucuk tunas. Jadi hari ini saya nak tengok macam mana pertumbuhan akar dia. Tapi sebelum tu, tolong like dan subscribe channel YouTube saya. Okey, jom kita tengok lah. Okey, itu kita masuk ke tanah lah. Tanah beberapa tingkat, sebab dua lapis, satu di bawah, satu di atas. Okey, ini untuk memastikan buah kelapa ni berada di lapisan atas. Nanti buah kelapa tu akan timbul lah, tempurung kelapa tu. Okey, dulu masa kita tanam pucuk tak ada lagi, tak ada daun rumput lagi. Okey, sekarang ni tengoklah macam mana pertumbuhan akar dia. Saya kat sikit, kita pokok ni lah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah buka plastik dia. Jadi tanah-tanah yang di bahagian atas ni kita kena keluarkan dengan berhati-hati. Takut terusik akar-akar ni. Kalau dia putus, susahlah untuk pokok kelapa ni nak hidup. Jadi kita buang tanah di tepi ni terlebih dahulu, bagi dia nampak bentuk tempurung kelapa ni. Okey, tempurung kelapa ni dah lebih sebulan di dalam tanah. Jadi nak bagi dia nampak sebiji-sebiji dia keluar, nampak bagi terang lah kan bentuk dia tu. Jadi ambil air, kaedah yang paling mudah lah untuk nak bagi tanah-tanah yang dekat pada akar ataupun pada tempurung kelapa ni supaya turun. Okey, siramkan dengan air. Okey, jadi kita boleh buat dengan lebih cermat lagi lah kan, mungkin gunakan berus dan sebagainya. Tapi sekarang saya nak tunjuk di video saja dulu macam mana kita nak tengok bentuk tempurung kelapa. Dan yang paling penting kita nak tengok keadaan akar. Akar ni mesti sampai ke tanah yang bawah tu, pastikan dia sampai. Kalau akar dia terlekat pada tempurung sahaja, tak sampai pada tanah, nanti dia tidak boleh menyerap air dan nutrien-nutrien yang ada dalam tanah. Okey, jadi tengok akar dia dah pun mengelilingi tempurung kelapa dan sampai ke bawah. Okey, kita kemaskan sedikit akar-akar yang kecil-kecil lah, bukan akar yang besar. Akar yang kecil kita buang supaya akar ini kemas dan tinggal akar yang besar sahaja di sekeliling tempurung. Okey, berhati-hati lah, takut terpotong akar yang besar. Akar ini dah cantik, dah pun masuk ke dalam tanah. Jadi akar yang kecil-kecil ni kita rapikan lah, rapi supaya dia lebih cantik. Ini boleh dibuat dengan lebih teliti lagi lah. Dalam sehari dua lagi tak ada kerja, kita boleh rapikan lagi dengan pisau yang lebih kecil. Okey, jadi sekarang kita tekan tanah ni bagi kuat lah, bagi kedudukan tempurung kelapa ni tidak tergolek dan sebagainya. Kalau tergolek, habislah. Okey, dah siap. Kita kemaskan nanti lah dengan lebih cantik. Tapi tengok keadaannya, akar dah tumbuh sempurna, pokok pun dah hidup. Okey, dan pokok yang pertama. Kita pergi ke pokok yang kedua. Pokok yang ini pun ditanam lebih kurang sama dengan hari tu lah. Kalau tuan-tuan masih ingat video yang hari tu, kedua-dua pokok ni ditanam pada tarikh yang sama. Dan kedua-dua pokok pada hari itu memang tidak ada pucuk lah. Hari ini selepas sebulan lebih, sebulan setengah saya rasa, dah keluar pucuk. Tapi yang lebih penting kita nak tengok akar dia macam mana. Okey, bergantung pada akar dan kedudukan tempurung kelapa. Okey, yang ni pokok dia condong. Okey, biasalah benih kelapa yang saya dapat ni tak sama, ada yang naik ke atas, ada yang condong. Okey, jadi kita buka dulu plastik dan sekarang ni kita uraikan tanah perlahan-lahan lah. Yang ni tanah dia lebih keras, tapi nampak banyak akar yang berceragah di bahagian bawah ni, menandakan pertumbuhan pokok ni bagus lah kan. Akar yang banyak, daun pun dah mula terbuka, jadi pokok ni memang dah hidup. Sekarang ni kita nak tengok bentuk tempurung kelapa ni, kita nak bagi dia timbul, bagi dia nampak di luar. Kita buang tanah di bahagian tempurung kelapa ni perlahan-lahan lah. Takut-takut terkena akar dan terputus. Okey, jadi kena buat dalam keadaan yang berhati-hati, dalam keadaan yang lapang dan tidak tergopoh-gapoh. Okey, tu banyak sekali lah akar-akar kecil yang keluar daripada batang pokok kelapa ni lah. Okey, saya rasa insyaAllah kalau tidak ada apa-apa, pokok ni akan tumbuh dengan baik. Okey, ada nampak dah tempurung kelapa dan keadaan yang condong kan, dia tumbuh di bahagian tepi. Dan pokok ni mungkin dalam mengambil sikit masalah untuk tegak. Okey, tapi tak apalah,
Kadang-kadang keunikan dia tu lain daripada yang lain. Okey, kita siram air untuk membersihkan tempurung kelapa yang sudah lama di dalam tanah. Okey, tempurung kelapa ni nanti kalau dah okey, ada kelapangan, kita akan sapu dengan shilek. Dia boleh sapu dengan shilek ataupun sapu dengan cat, mana-mana pilihan lah. Okey, siramkan air. Dah nampak akar dia lah. Ada beberapa akar besar yang sudah pun benam ke dalam tanah. Itu cantik lah. Akar itu sebagai sokongan dan juga mencari air dan mineral kepada pokok ini. Akar-akar yang kecil ni kita kena kemaskan lagi lah. Kita kena kemas supaya pokok bonsai kelapa ni nampak lebih cantik dan rapi. Okey, kita buang lah akar-akar yang kecil ni, kita buang. Okey, jadi tuan-tuan dan perempuan tengoklah, sebab banyak kan, kita kena buang berhati-hati. Kadang-kadang dia mengambil masa. Jadi saya buat contoh lah, tak terlalu rapi lah. Nanti saya akan buat di masa-masa lain, saya akan rapikan lagi. Untuk di sini saya bagi contoh macam mana kita buang akar-akar yang kecil-kecil, yang tidak yang mengganggu ataupun yang tidak merapikan pokok, tidak kena kemas. Okey, kita buang satu persatu lah. Okey, memang dia memang masalah, memerlukan kesabaran. InsyaAllah kalau kita buat dengan sabar dan tekun, hasilnya akan jadi lebih baik. Okey, potong. Boleh potong dengan gunting kalau ada gunting. Saya pakai inilah alat-alat pemotong dia sajalah. Yang ni ada. Okey, ada juga boleh potong dengan pisau, tidak menjadi masalah. Pisau yang tajam lah. Okey, nampak tak? Bahagian akar tu ada akar yang dah masuk ke dalam tanah, ada akar yang belum, yang tidak termasuk dalam tanah. Okey, yang tak masuk dalam tanah ni kita kena jaga elok-elok lah, supaya dia hidup. Okey, tu ada lagi tu yang kita kena buang untuk merapikan. Tapi kalau tengok kepada bahagian tempurung kelapa ni kan, nampak okey lah kan, tempurung kelapa dah timbul sepenuhnya di permukaan tanah. Itulah antara sebab kenapa hari itu kita buat 2 lapis. Lapis yang kedua kita akan buka, tinggal lapis di bawah. Jadi buah kelapa ni seakan-akan timbul di permukaan tanah, padahal hari itu buah kelapa ni berada di dalam tanah. Okey, itu yang saya pelajari daripada kawan-kawan lah. Okey, tuan-tuan dan puan boleh cubalah, tak ada masalah. Kita cuba-cuba yang kita buat, walaupun tak berapa cantik sangat, tapi kita perhatilah. Okey, yang ni yang kedua. Okey, 2 pokok kita dapat. Okey, tuan-tuan dan puan, ini yang telah selesai lah dirapikan. Saya balut dengan kain ataupun kita boleh balut dengan tisu, basahkan, lembapkan dan balut bahagian akar. Kerana akar ni masih baru, dia perlukan sokongan untuk menyerap air. Tujuan basah tu adalah untuk akar itu mendapat air dan disejukkan lah kan, pokok jadi sejuk, nyaman, untuk membantu tumbuh sarang sampailah dia boleh berdikari dan akar itu dia jadi kuat. Betul tu tak perlu lagi balut lah. Okey, selamat mencuba. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat mencuba.